Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 21 hari bulan 5 tahun 2021, hari Jumaat ya. Bersamaan dengan 9 Syawal. Untuk jadual hari ini pelajaran akhlak darjah 5. Sebelum kita meneruskan pelajaran hari ini, Ustazah nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua anak-anak Ustazah darjah 5 dan juga keluarga, ibu ayah, anak-anak Ustazah semua. Ustazah ucapkan selamat raya dan maaf zahir batin. Okey. Dan juga Ustazah nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Ada yang mengucapkan selamat Hari Guru. Hantar personal pada Ustazah mengucapkan selamat Hari Guru dengan doa yang baik-baik. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih semua anak-anak Ustazah yang baik-baik, kepada ibu bapa yang baik-baik. Syukur, sangat terima kasih. Dan Ustazah sentiasa doakan semua dalam keadaan sihat dan dalam tempoh kita SOP COVID-19 ni, dalam beraya juga, keselamatan kena jaga, insyaAllah Allah jaga kita. Kalau kita jaga perintah Allah, insyaAllah Allah jaga kita. Baik, untuk meneruskan pelajaran kita akhlak darjah 5, macam biasalah kalau kita kat kelas pun kan, kita mulakan ataupun akhiri dengan doa. Sama je, nak mula ataupun akhir dengan doa. Doa yang biasa Ustazah ajar yang baru-baru ni masa dalam kelas tu, macam yang semua dah biasa sebutlah. Tapi kali ni kan Ustazah pesan, dekat rumah kena selalu baca, di mana-mana kena selalu baca. Jadi hari ni kita ulangkan dengan bacaan yang lebih baik lagi ya. Meh kita nanti ulang-ulang sama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Okay, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Itu doa yang kita minta perlindungan daripada Allah dari segala bahaya musuh daripada langit sampai ke bumi. Jadi elok kita baca bila-bila masa saja. Wallahualam. Baik. Akhlak untuk darjah 5, macam sebiasa Ustazah ulang-ulangkan, kita darjah 5 ni belajar akhlak, kita terbahagi kepada 3. Ya, bahagi kepada 3 bahagian, iaitu mula-mula kita belajar bahagian pertama tu tentang adab. Ada adab. Yang kedua kita belajar tentang sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang seperti yang saya terangkan tu, sifat yang baik. Sifat yang baik, mahmudah, terbaik. Kemudian bahagian yang ketiga, sifat mazmumah, yang buruk, yang tak patut kita buat. Kita tahu itu tak baik, jangan buat. Macam tu ya. Ada 3, adab-adab, sifat mahmudah yang baik, sifat mazmumah yang keji, yang tak baik. Baik, adab kita dah belajar, ada 3 hari tu kan. Yang jual beli, adab dalam majlis. Yang ketiga, ya adab kepada pemimpin, yang kita sebut adab jumpa. Jumpa tu jual beli, M tu majlis, P tu pemimpin. Jadi jumpa. Iaitu adab ada 3. Kemudian sifat yang mahmudah ada 4. Sifat mahmudah ada 4 ni, kita dah belajar 3 tau. Hari ni kita nak belajar yang keempat, akhir sekali. Sifat terbaik, sifat terpuji, sifat mahmudah yang keempat. Yang pertama hari tu zuhud, yang kedua sabar, yang ketiga syukur, yang keempat ikhlas. Ikhlas.
sad. Ikhlas, sad. Ya, jangan ikhlas. Kalau ikhlas tu dia lain dah maknanya. Alif, kha, lam alif, sad. Ikhlas. Yang keempat ikhlas. Baik, hari ni kita nak tengok ikhlas yang keempat. Baik, kalau dalam kitab anak-anak ustazah boleh rujuk muka surat 31, 32, 33. Ada dalam tu ya. Ustazah nak huraikan sikit. Akhir sekali nanti kena buat latihan tau. Jadi kena tengok dalam kitab, boleh rujuk pada kitab. Lepas tu boleh tengok. Nanti latihan pun boleh tengok pada kitab. Sebelum tu kena fahamkanlah dulu. Apa erti ikhlas? Kalau rasa-rasa pernah ikhlas atau boleh cerita tentang ikhlas tu, ceritakan. Macam manalah ikhlas tu ya? Ikhlas tu macam mana ya? Ikhlas tu macam mana ya? Kalau kita sama-sama dalam kelas tu selalu Ustazah suruh ceritakan siapa rasa ikhlas. Macam mana cerita pasal ikhlas? Macam tu kan? Baik. Ikhlas tu Ustazah nak bagi contoh satu dulu. Macam raya baru-baru ni kan? Contohlah. Kamu sendiri, anak-anak Ustazah sendiri ni walaupun dah darjah 5 kan, dah 11 tahun, kadang-kadang ada nak bagi duit raya kat kawan kan. Contoh, niat tu nak bagi RM1. Lepas tu dalam sampul bagi kat murid. Bagilah kat kawan. Dah bagi tu baru perasan. Alamak, sampul tu tadi yang RM5 lah. Alamak. Habis takkan kita nak minta balik. Niat di hati nak bagi RM1. Tiba-tiba baru perasan. Alamak, yang kita bagi tadi RM5 lah. Macam mana tu? Nak tarik balik ke? Nak minta balik ke? Nak geram aja. Sentiasa nak geram. Jadi, di situ mana kita nak letak hati kita? Barulah kita namakan, kenalah ikhlaskan. Ikhlaskan je lah. Kenapa? Macam mana nak ikhlas? Nanti kita belajar macam mana nak ikhlaskan tu tadi. Ya? Okey. Erti ikhlas tu sebenarnya ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Buat sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Boleh tak buat sesuatu tu kerana mak? Kerana ustazah. Pernah tak? Kerana takutkan abah baru buat. Pernah kan? Jadi bila dah belajar tentang ikhlas, sekarang apa yang kita buat mesti niatkan apa yang kita buat tu dengan ikhlas dan kerana Allah. Macam kita belajar ni. Belajar sekarang ni. Niat belajar tu untuk apa? Jadinya nak senangkan, ikhlaskan niat belajar kerana Allah. Saya selalu pesan kan, datang ke sekolah, ikhlaskan niat datang ke sekolah nak belajar kerana Allah. Ikhlas. Kan senang ya? Kena pujuk hati tu supaya ikhlas. Jangan datang ke sekolah kerana mak paksa. Datang ke sekolah kerana nak dapat duit ros. Itu yang dapat duit saku lah. Datang sekolah, anak asnaf dapat duit belanja kan. Nanti kerana dapat duit belanja pula pergi sekolah. Tu dah lain niatnya. Tu tak ikhlas lah tu namanya tu. Jadi sebenarnya kita kena ikhlaskan niat apa jua amalan yang kita buat kerana Allah. Baik, Ustazah ulang lagi. Ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan kerana Allah. 3 ya, kita bagi kepada 3 senang nak hafal. Melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Senang. Melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Itu erti sepenuhnya ikut kitab. Jadi, siapa yang suruh ikhlas ni? Allah. Siapa contoh ikhlas?
Siapa contoh orang yang ikhlas? Contohnya ialah Rasulullah. Rasulullah pun siapa yang suruh? Allah yang suruh. Mana tahu Allah suruh? Sebab ada dalam Al-Quran. Dalilnya dalam Al-Quran. Kita kan kena percaya dengan Al-Quran. Wajib percaya apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi sekarang ni dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah. Dalam masa PKP ni kat rumah, banyak masa, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan baca yang ada tafsir kan. Al-Quran yang ada maknanya tu. Nanti kalau ada free lepas ni, kita tengok surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Bunyi dia, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada dalam muka surat 32. Kitab akhlak kita tu ada muka surat 32. Maksud dia, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah arahan tu ada dalam Al-Quran, kita wajib percaya. Kat sini maknanya kita wajib bersifat ikhlas. Kalau orang ikhlas tu, kita boleh nampak ke orang tu ikhlas ke tak ikhlas? Nampak tak orang tu ikhlas ke tak ikhlas? Contohlah, macam tadi tu, bagi duit raya lah contoh kan. Ni musim-musim raya ni adalah, walaupun PKP kan ada sikit-sikit kita bagi dekat adik-beradik, anak-anak saudara. Kalau macam ustazah bagi pada cucu, pada anak-anak, adik-beradik yang ada dalam rumah. Nak tengok bagi tu ikhlas tak ikhlas tu macam mana. Contoh ikhlas, kita bagi dalam sampul ke, tak ada sampul ke, tak ada masalah. Duit baru ke, duit lama tak kisah ya. Duit raya tu tak semestinya duit baru duit raya. Dah bagi, dah diam. Berapa yang ada dalam tu, berapa ringgit, dah senyap je, tak payah cakap, tak payah tunjuk duitnya. Ni lah duit raya, simpan elok-elok, guna untuk beli yang elok-elok. Macam tu je kan. Tu nampak ikhlas. Tu contoh antara yang contoh ikhlas lah, contoh. Kemudian contoh yang tak ikhlas ni macam mana pula? Bagi juga, lepas tu dia cakap, contohlah ustazah cakap pada Pak Long, ni ustazah bagi, mak bagi Pak Long, ni mak bagi 100 tau, 100 je. Okey, okey tak tu 100? Contohlah kan. Lepas tu ni, Mak Lang 50 je. Nah, 50 je. Okey. Lepas tu Abang pun 50. Sebutkan duitnya. Macam tu. Supaya semua dengar macam tu. Itu akan hadir tak sifat yang tak ikhlas, sifat menunjuk-nunjuk? Takut juga kan? Takut ada sifat tak ikhlas kat situ. Ataupun pakai duit tunai. Okey, 50. Adik-beradik kan, anak beranak bagi banyak-banyak. Dah dapat semua 150 kan? 50 tau. Tu kan sebut-sebut macam tu. Rasa-rasa tu takut ada timbul tak ikhlas. Okey, itu contoh. Jadi anak ustazah dah 11 tahun kan, dah jadi 5 ni. Dah boleh dah, saya yakin dah boleh fikirkan macam mana kita nak ikhlas, dengan macam mana kita nak jaga supaya tak ada sifat ya Allah riak ke, menunjuk-menunjuk masa memberi, menolong orang, buat ibadah dan sebagainya. Okey, faham ya? Okey, sekarang ni kita nak tengok apa tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang ikhlas. Diri kita sendirilah. Kalau nak ikhlas tu macam mana? Ada tak pada diri kita sifat orang ikhlas? Lepas ni kita tengok kejap ya. Baik, kita teruskan dengan ciri-ciri orang yang bersifat ikhlas. Orang tu diri kita lah. Kalau ustazah lah.
Kalau anak-anak ustazah, anak murid ustazah lah. Apa tandanya orang ikhlas? Tengok pada diri kita masa kita membuat amalan tadi tu. Ada tak sifat ikhlas tu? Okay. Orang yang bersifat ikhlas, ciri-cirinya ialah melakukan sesuatu amalan tu hanya kerana Allah. Bukan kerana mak, bukan kerana abah, bukan kerana ustazah, bukan kerana orang lain. Hanya kerana Allah. Kan tadi semata-mata kerana Allah. Satu. Nombor dua, orang yang ikhlas, dia tak mengharapkan balasan daripada manusia. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Dia hanya nakkan balasan daripada Allah. Dia tak nak balasan manusia. Kalau manusia tu baiki, alhamdulillah. Tapi dia tidak mengharap. Dia tidak mengharap apa-apa balasan. Dia buat sesuatu tu untuk orang tu ikhlas. Contohkan ikhlas macam tu je. Bukan nak minta sesuatu, bukan nak minta dia bagi hadiah, bukan dia bukan minta orang tu bagi upah, tak ada. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Itu orang ikhlas. Apa tadi yang pertama? Melakukan sesuatu kerana Allah. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Macam tu. Ataupun hanya mengharapkan balasan dari Allah. Yang ketiga. Yang keempat, dia tidak menceritakan amalannya kepada orang lain. Dia tidak menceritakan pekerjaannya kepada orang lain. Dia merahsiakan. Merahsiakan apa yang dia buat untuk orang lain tu. Dia tolong orang lain tu, dia senyap, dia tak cakap. Apa orang kata? Tangan kanan memberi, tangan kiri sorokkan. Maknanya dia memberi tu senyap je. Sampaikan tangan, walaupun tangan kiri tu ada kawan dia, tangan kanan kan kawannya tangan kiri. Tapi tangan kiri tu sampai tak tahulah. Senyap je dia bagi sampai orang sebelahnya tak tahu. Macam tu. Ya, tidak menceritakan kepada orang lain. Kemudian yang seterusnya, tidak mengungkit-ungkit. Tidak diungkit, tidak diceritakan balik, tidak mengungkit, tidak menjadi alasan. Macam tu. Mengungkit lah. Nanti kalau saya ceritakan banyak cerita mengungkit ni, hilang pahalanya. Orang cerita mengungkit-ungkit, menceritakanlah. Dulu aku dah bagi kau, takkan kau tak nak bagi aku pula hari ni. Macam tu. Semalam kan kita dah kongsi bekal makan kat sekolah. Hari ni kongsilah juga. Macam tu. Itu mengungkit lah namanya tu. Tak baik ya. Dan tak ikhlas namanya tu. Ya, kemudian semata-mata mengharapkan rahmat daripada Allah. Itu tanda-tandanya lah. Ada tak diri kita? Ada tak pada diri kamu? Pada ustazah pun muhasabah ni. Ada tak pada diri ustazah ni ikhlas tu? Masa memberi orang duit raya baru-baru ni. Ataupun sedekah pada masjid. Ataupun menolong orang. Macam tu. Adakah nak menunjuk-nunjuk? Tak. Adakah nak cerita-cerita pada orang? Setiap pagi saya kalau pergi masjid mesti nak masukkan tabung. Kalau tak rasa tak sedap hati lah. Cerita pula tu dekat orang. Tak ikhlas lah tu. Tak payah cerita. Senyap aja. Nak masuk tabung pun janganlah sebut, mana tabungnya? Biasa ada kat sini. Cakap dengan jemaah macam tu. Tu pun tak ikhlas namanya tu. Ya, ikhlas. Senyap aja. Tolong mak pun senyap. Nak ikhlas. Macam mana nak ikhlas? Macam tu lah. Tak payah nak cerita kat orang. Contohlah lagi, antara kamu yang dah lama duduk rumah ni, mesti nak tolong mak kat rumah kan. Banyak perkara yang boleh tolong mak kat rumah. Nak ikhlas macam mana? Nak ikhlas ke tidak? Okey. Ikhlas ke tidak tu? Jadi kalau cuba ambil satu contoh yang duduk kat rumah. Dia 5, lelaki ke perempuan ke, mak dah selalu ajar kan, tolong buat kerja-kerja kat rumah. PKP ni tak buat kerja, tak pergi sekolah, tak pergi mana-mana. Ikhlaskan diri tolong mak ayah. Ikhlaskan diri tolong buat kerja dalam rumah. Contohnya, pagi-pagi dah ada kain yang siap basuh, belum sidai. Senyap je lah. Pergi buat senyap. Dah sidai elok-elok. Senyap je. Okay. Lepas tu mak nampak, abang dah sidaikan kain mak. Terima kasih bang. Abang pun cakap, tak apa mak. Sama-sama. Dah senyap aja.
Tak ada pula diungkit bila kakak ni bangun ke adiknya ada ke. Abang dah sedai kain, kamu pula menyapu. Tak naklah macam tu. Ikhlaskan senyap aja tadi, jangan diungkit balik. Tuan-tuan kat rumah tu. Abang dah tolong mak basuh pinggan, dah sapu kat dapur. Adik lah pula, takkan abang aja. Adik pula sapu depan. Tu tak ikhlas tu nama. Diungkit-ungkit. Tak payah. Ataupun cerita. Dia cerita balik. Mak, maknya balik kerja tadi, abang menyapu, abang basuh pinggan. Adik tu buat sepah je. Tak ikhlas juga tu. Kan? Susah nak ikhlas, tapi senang juga nak ikhlas kalau kita tahu caranya, kan? Okey. Orang buat baik, contohnya bersifat ikhlas ni, tak sia-sia, tak rugi. Tak rugi orang buat sifat ikhlas. Sebab ada fadilatnya, ada hikmahnya, ada ganjaran yang Allah nak bagi. Apa dia? Fadilat orang yang ikhlas. Apa fadilatnya pula? Yang tadi Ustazah nak bagi, Ustazah ulang. Pertama, erti ikhlas. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ikhlas. Sekarang ni Ustazah nak bagi pula fadilat orang yang ikhlas. Fadilat tu maknanya hikmah. Apa faedahnya kalau kita bersifat ikhlas? Apa yang kita dapat kalau kita ikhlas? Kan Ustazah cakap tadi, tak sia-sia, tak rugi. Orang ikhlas ni tak rugi. Mari kita dengar. Tak rugi orang ikhlas. Apa yang dia dapat? Kalau orang ikhlas, apa yang dia dapat? Okey, antaranya sebenarnya banyak. Nanti Ustazah minta kamu senaraikan banyak lagi, lebih dari apa yang Ustazah cakap. Kamu boleh fikir apa yang kamu terfikir. Kalau betul, boleh. Betul je jawapannya. Tak semestinya ikut dalam kitab yang Ustazah sebut, ya. Fadilatnya ialah, pertama, selalu Ustazah ingat, fadilat kalau buat baik, kita pertama jangan lupa. Pertama mesti dapat pahala. Tuliskan nanti. Pertama, fadilatnya ialah mendapat pahala. Yang kedua, mendapat ganjaran syurga, mendapat balasan syurga. Pertama, dapat pahala. Kedua, mendapat balasan syurga. Yang ketiga, apa lagi? Biasa kita dah selalu sebut dah. Dah tajuk pertama dulu dah dapat dah. Dah kamu dah hafal dah. Dapat pahala, balasan syurga, dikasihi Allah dan Rasul. Lagi? Dikasihi ibu bapa dan masyarakat. Dikasihi guru dan rakan-rakan. Hidup tenang dan tenteram. Kan banyak dah tu. Amal kebajikannya lebih sempurna. Ibadah diterima oleh Allah. Jauh daripada penyakit dan musibah. Dan banyak lagi fadilat. Ya, orang buat baik ni tak rugi. Ikhlas ni tak rugi. Malah banyak keuntungan yang kita dapat. Banyak balasan baik yang kita dapat di syurga, di dunia dan di akhirat kita akan dapat orang ikhlas ni. Ya, buatlah apa pun sampai ikhlas. Buat lagi. Kalaulah semalam terfikir, hari ni terfikir, semalam tolong mak menyapu. Ni yang perempuan, yang lelaki pun kena belajar ni, tolong kat rumah menyapu. Rasa macam tak ikhlas sebab bergaduh dengan adik. Menyapu tak menyapu. Lepas tu cerita dengan mak, abang dah menyapu, adik belum. Macam tak ikhlas kan? Hari ni fikir balik, semalam buat kerja tu macam tak ikhlas lah. Hari ni buat lagi, menyapu lagi. Buat lagi sampai ikhlas. Kita belajar nak jadi ikhlas tu, dapat pahala tak? Dapat. Sebab kita berusaha nak jadi baik. Nak ubah perangai, nak ubah sifat kepada yang lebih baik. Mesti Allah nampak. Mesti Allah bagi fadilatnya, iaitu pahala. Pahala balasannya apa? Syurga. Allah Akbar. Semua orang nak syurga kan? Bila anak, kamu semua ni anak kan? Yang ada mak ayah. Bila anak yang buat baik,
Anaknya berusaha nak masuk syurga, anaknya berusaha nak dapat pahala. Pahala tu juga mak ayah kita dapat. Mak dengan abah kamu pun dapat pahala tu. Sebab mak abah kamu yang berusaha membesarkan kamu, menjadikan kamu orang yang baik-baik, menghantar kamu pergi sekolah. Mak ayah ikhlas semua keluarkan duit belanja, ngajak hantar kamu pergi sekolah. Ikhlasnya sampai diri kamu. Kamu pun ikhlas belajar, ikhlas tolong mak. Allahu Akbar. Banyak pahala ikhlas tu kan. Kamu dapat, mak ayah dapat. Jadi buat sampai ikhlas. Kalau fikir semalam macam tak ikhlas je aku baca buku. Baca lagi sampai ikhlas. Macam tak ikhlas je saya baca Quran. Baca lagi sampai ikhlas. Allahu Akbar, seronoknya. Baik, wallahu a'lam. Untuk hari ini kita habis tajuk ikhlas. Cuma ada sikit lagi tu ibadah akibat tidak ikhlas. Akibatnya kalau tak ikhlas tu sebaliknya lah. Kalau tadi menjadi fadilat, sebaliknya orang yang tak ikhlas jadi macam mana? Akibatnya apa? Kalau orang tak ikhlas, akibatnya apa? Sebaliknya lah. Kalau tadi dia dapat pahala, sebaliknya dia dapat dosa. Kalau tadi balasannya syurga, kalau dia tak ikhlas, balasannya neraka. Dosa, balasannya neraka. Macam tu je. Senang akibatnya tu. Nak yang tu tak? Tak nak kan? Jadi kena ikhlaskan. Belajar jadi ikhlas. Baik. Berdosa, balasan neraka. Ibadah yang lain pun jadi sia-sia. Orang tak ikhlas, semua ibadah yang dia buat tu sia-sia. Allah tak kira dah. Allah tak nak ambil dah sebagai pahala. Dia biarkan macam tu je. Sia-sia je. Macam tu. Allah benci. Mak ayah benci, kawan-kawan benci, dia benci guru dan kawan-kawan. Macam tu. Jiwa menjadi resah dan gelisah. Tak nak kan? Jadi elakkan daripada tak ikhlas tu. Buang sifat busuk tu. Sifat tak baik tu buang. Jadikan dia sebagai ikhlas. Tukar kepada ikhlas. Daripada dosa, tukar kepada pahala. Ingat, dosa balasannya neraka. Pahala balasannya syurga. Nak yang mana? Tentu nak ikhlas sebab balasannya syurga. Okey. Sebagai akhirnya, Ustazah nak nanti tuliskan dalam buku tulis latihan akhlak. Tak ada buku latihan, buku nota pun boleh. Nanti Ustazah akan semak ya. Buku nota ataupun buku latihan. 1, Ustazah nak 3 je. 1, erti ikhlas. 2, ciri-ciri ikhlas. Yang 3, fadilat bersifat ikhlas. Ciri-ciri ikhlas tu bolehlah buat 5 ataupun 6. Ya, dalam kitab tu ada 6. Bolehlah buat 5 atau 6. Tapi fadilat ikhlas ni Ustazah nak kamu cari seberapa banyak yang boleh. Tak semestinya yang ikut dalam kitab tu je. Kitab tu cuma ada 6. Kamu boleh tambah lagi. Kalau dalam kitab tu dia tak tuliskan mendapat pahala, tak ada. Ada mendapat ganjaran pahala. Ada. Kemudian dia tak tuliskan mendapat ganjaran syurga. Tak ada. Boleh tambah. Boleh tambahkan lagi hati menjadi tenteram. Tulis kat situ. Tambah lagi. Fikirkan, kalau orang ikhlas ni tidur menjadi lena. Tulis dekat situ. Tambah sampai banyak-banyak pun tak apa. Siapa dapat lebih banyak, Ustazah bagi markah bonus. Okey. Nanti Ustazah hantar dalam WhatsApp soalan tadi. Apa yang perlu kamu buat? Ada 3 ya. Erti, kemudian ciri-ciri ikhlas, kemudian fadilat ikhlas. Nanti buat ya dalam buku latihan. Lepas tu kalau dah siap, hantarkan pada Ustazah pun boleh, Ustazah Zaitun, ataupun hantar pada guru kelas masing-masing. 5 Khadijah pada Ustazah Seri Pawita. 5 Salamah pada Ustazah Ain, Nur Ain. 5 Sofia pada Ustazah Nur Hayati. Nanti Ustazah tu bagi pada Ustazah balik ya. Okey.
Itu saja. Mudah-mudahan Ustazah doakan anak-anak Ustazah semua terpelihara daripada wabak penyakit COVID ini bersama keluarga. Jaga diri elok tau. Pakai mask sentiasa kalau keluar rumah. Kemudian sentiasa basuh tangan walaupun dalam rumah. Selalu mandi lebih daripada 3 kali pun tak apa. Mandi jangan membazir air. Ya, mandi jangan membazir air. Mandi selalu tapi jangan membazir air. Kemudian jarakkan diri pada orang lain. Tak payah keluar lah. Nak beli aiskrim ke, nak beli jajan-jajan ke, mak pergi beli ikan, beli sayur, tak payah ikut. Duduk diam je dalam rumah. Siapa yang keluar rumah cari barang keperluan, nak masuk rumah ingatkan, suruh basuh tangan, suruh mandi. Macam tu. Jangan terus dekat-dekat aja ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Ustazah doakan semuanya walaupun dalam PKP dapat belajar dengan sempurna seberapa yang dapat lah ya, sebab kita berjauhan macam ni. InsyaAllah kalau ada yang nak bertanya secara personal pada Ustazah, boleh je bila-bila masa Ustazah alu-alukan. InsyaAllah nanti lepas cuti penggal yang 2 minggu tu, kita masuk tajuk sifat mazmumah pula, sifat-sifat yang keji. Anak Ustazah yang rajin bolehlah baca kitab dulu. Dalam kitab tu dah baca dulu. Walaupun Ustazah tak ajar, Ustazah jauh, kamu boleh baca sendiri. Anak yang hebat, dia kena mendahului dari gurunya, ya. Okey, itu saja. Nanti Ustazah bagi konsep apa soalannya, buat dalam buku, tunjuk dekat Ustazah. Dah buat, Ustazah cakap macam tu ya. Boleh tengok dalam kitab dan dah buat tu, tunjuk pada Ustazah. Wallahu a'lam. Itu saja. Salah silap Ustazah mohon maaf. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.